سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم اهزمهم اهزمهم
وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang Maha memaksa, Ya Allah yang Maha perkasa, Ya Allah yang Maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin ya mujib. Amin ya mujib doa is-sa'ilin. Ya qabilat ta'ibin. Ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ya ibadallah. Alhamdulillah, insyaallah hari ini sahabat-sahabat yang diridai Allah, yang dirahmati oleh Allah, terima kasih wahai Allah menguliakan sehari lagi Jumaat yang penuh berkah untuk sama-sama kami terajui kerahmatan yang telah pun Allah Ta'ala letakkan di dalam yaumul Jumaat, iaitu penghulu bagi segala hari. Dan Alhamdulillah Allah telah pun memilih kita di antara seramai-ramai umat manusia untuk sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu bagi meraihkan surah-surah ataupun ayat-ayat wahyu yang Allah Ta'ala kirimkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu untuk kita tadabbur dan tafsir bersama-sama menyelami perasaan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana menyampaikan baginah, menyampaikan keterangan bukti yang nyata bahawasanya Islam adalah satu agama yang menyatu padukan umat, bukan memecah belahkan umat. Dan Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah kita akan sama-sama membaca surah Al-Bayyinah ataupun disebut surah Lam Yakunil. Nah,
Betul, lam yakunin tu betul. Sebab apa? Sebab Jibril pernah kata kepada Rasulullah, surah ni boleh juga dipanggil dengan nama surah lam yakun. Tapi kita bubuh lam yakunin. Tak apa. Dan yang mana surah lam yakun, lam yakun. Tak payah sebut kuning. Sebelah ni orang tak berpeluk kuning dah kan kalau naik surah ni dah. Jadi kenapa kalau kita tengok amalan orang dulu-dulu dia tak bersandarkan pada hadis, tapi sebenarnya yang diraikan pada surah lam yakunil ladzi ni, yang diraikan pada surah ni, dia akan membawa satu keterangan yang paling nyata. Kita tengok asbabun nuzul dia sekali lagi. Kenapa orang nanti buat kenduri? Dulu, lah ni tak ada kan? Lah ni tak ada. Lah ni sebab budak-budak membaca, habis dia baca Iqra', dia akan terus naik baca surah Al-Baqarah. Dulu, kita mengaji dengan tok guru lama dulu, kita akan membaca bermula daripada Fatihah. Kemudian kita hunduk ke Nas, kita naik ke Falaq kan? Dan seterusnya kan? Bila sampai dekat surah Lam Yakun ni, adalah pulut kuning. Kan? Adalah pulut kuning. Jadi amalan ni, dia tak bersandar pada hadis. Dia tak bersandar pada mana-mana hadis. Tapi ada peristiwa sedikit yang berlaku. Yang guru dulu mungkin dia tahu. Tapi dia tak sampaikan. Dia tak sampaikan, kita ni jadi, benda ni apa siapa? Mai sampai surah ni ada pulut kuning. Kan? Tengok nak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca sama-sama nak? Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Surah Al-Bayyinah adalah satu surah yang dibahasakan Madaniyah, iaitu Madani, surah yang diturunkan di Madinah. Mempunyai 8 ayat. 8 ayat tapi kalimah dia panjang-panjang sikit. Menyebabkan kalau dulu kita membaca secara hafaz, bukan mengenal, tang sini nanti lambat sikit nak ubah. Tidak? Kan bang? Buang 2 kali berhenti. Lepas tu baru nak boleh ubah. Lambatlah sikit. Bagi kita yang hati tak berapa terang benderang ni. Kalau orang yang terang benderang tu dalam 2-3 kali baca, dia mungkin boleh ubah. Tapi yang hati kelabu asap lagu saya ni dia lambat sikit. Okey. Surah ini Allahumma salli ala sayyidina.
tersebut di dalam kitab hadis Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, diambil daripada hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika mana surah ini diturunkan, ni asbabun nuzul, okey. Ketika mana surah ini diturunkan, baginda sallallahu alaihi wasallam dah pergi ke Madinah. Di Madinah, Nabi menghadap dengan puak-puak Yahudi, puak-puak Nasrani yang disebut sebagai Ahlul Kitab. Yang ada di tangan mereka Taurat dan Injil. Bila Rasulullah bawa mai Al-Quran, mereka nak membanding-bandingkan apa yang ada dalam Al-Quran, betul tak macam apa yang ada dalam Injil. Contoh kata, kita masuk pi mengajak orang yang dah pandai-pandai, yang ada kitab besar-besar. Kita baru bawa satu lembaran surah. Kita nak pergi ajak, mai hang nak baca apa? Depa buka Taurat, depa buka Injil. Rasulullah bawa satu risalah, suhuf, yang akan disebut ni suhufun mutahharah. Nah, jadi ketika ini Rasulullah diejek, dihina. Yang tu je kitab yang hang boleh bawa. Sementara ahli kitab ada Taurat, ada Injil. Mai hang baca apa? Mai nak tengok. Itu yang dibuat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita orang yang rasa kerdil nak masuk, contoh kalau kata saya, orang panggil pergi mengajar dalam universiti, Masya Allah, memang aku tak pergi dah. Level ilmu kita ni, ilmu budak tadika kan, nak pergi ajak orang yang tinggi-tinggi, mana mungkin. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ni masuk di dalam suasana yang sebegini, sampai di Madinah menghadap dengan dua puak Ahlul Kitab, iaitu Yahudi dan Nasara. Kemudian dalam Yahudi dan Nasara tu ada lagi puak yang mana Islam. Islam depan Nabi, belakang Nabi tak Islam. Munafik. Dah tiga dah. Kemudian dalam munafik tu ada lagi yang mana yang Islam tapi sambil-sambil menyembah berhala. Musyrik. 4 jenis. Nah, Yahudi, Nasara, munafik, musyrikin. Maka ketika ini baginda duduk untuk berdakwah di dalam masyarakat majmuk. Macam kita umpamakan negara kita lah ni. Kan ada macam-macam jenis agama. Nah, bila baginda ni datang, baginda ni keterangan yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Baginda kan tak ada surat. Tak ada surat sebab Allah Ta'ala jadikan baginda tak boleh baca. Jadi untuk apa dia bawa surat? Nah, dia tak bawa surat. Sebab baginda tak boleh baca. Dan dia tak boleh menulis. Untuk apa dia bawa kalam? Tapi baginda sentiasa ditemani oleh sahabat-sahabat yang pandai baca, pandai tulis. Nah, pandai baca, pandai tulis. Kemarin kita dah cerita dah tentang sahabat-sahabat yang pandai baca, pandai tulis, yang menyalin kitab-kitab Al-Quran, ilmu-ilmu wahyu yang Nabi sampaikan secara menghadap, dengar, sambil tulis, sambil hafaz. Dan di antara sahabat-sahabat yang hebat, yang kata, okey, kalau kau ni kata, aku hari ni tak boleh hadir. Dengan sebab sikit, tak apa, kau ni ada. Hang ganti aku sana, hang ganti aku. Jangan tinggal Rasulullah secara bersendiri, kerana mereka adalah tangan dan kaki telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar, menghafaz, mencatat. Nak jadi bayinah satu bukti yang nyata, bukan Nabi reka sendiri, tapi ianya datang satu wahyu yang diletakkan kepada Nabi, lantas Nabi membaca. Nabi baca tu bukan kata baca terlupa tak. Nabi ni walaupun Allah Ta'ala berikan kepada dia, tidak mempunyai satu kelebihan baca dan tulis, sebenarnya satu mukjizat. Nak bagi tahu, walaupun dia tak boleh baca, walaupun dia tak boleh tulis, tapi dia boleh keluarkan apa yang dikatakan pada dia, apa yang diilhamkan pada dia, dengan hanya sekali dengar, terus ingat, tak lupa sampai mati. Berbeza dengan orang lain yang sekali dengar,
Mungkin boleh hafaz, tapi kena tulis. Kalau tak tulis, lupa. Mendengar mungkin boleh tulis. Tapi kalau tak tulis, lupa. Okey. Di antara sahabat-sahabat yang hebat itu, ada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, bila mana turunnya surah Bayyinah ini, Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah jumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Waktu turunnya surah Bayyinah ini, Rasulullah sedang duduk di dalam rumah. Di dalam rumah dengan Sayyidatina Aisyah. Kemudian waktu tu baginda sedang tidur, terbangun duduk. Turunnya wahyu. Dan ketika itu kata Aisyah, aku lihat badan Nabi berpeluh-peluh, merenek-renek, peluh dia pula. Nak masuk wahyu tu bukan satu perkara yang mudah. Kadang-kadang baginda sampai jatuh sakit. Jatuh sakit sebab cerita dalam surah tu dahsyat-dahsyat, baginda sedih, baginda takut. Jadi baginda akan jatuh sakit. Jadi bila Bayyinah ni turun, rupanya Jibril sedang bawa wahyu. Fahamlah Aisyah, bila mana Aisyah tanya pasal apa ni, pasal apa, tengah tidur sampai terbangkit, berpeluh-peluh, tapi Nabi tak jawab. Nabi hanya memejamkan mata, berdiamkan diri dalam keadaan duduk. Dan fahamlah Aisyah, wahyu sedang datang, wahyu sedang turun. Dan apabila selesai, waktu Nabi beritahu, Aisyah nanti kata, bacalah, nak dengar, bacalah, Nabi boleh baca. Dan Nabi kata, aku nak jumpa Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Kerana Allah berpesan, Masya Allah. Allah berpesan, suruh Ubay bin Ka'ab baca surah ni. Esok tu subuh-subuh Rasulullah jumpalah Ubay bin Ka'ab. Di masjid lah Selesai tu jumpa Ubay bin Ka'ab. Bila berjabat salam dengan Ubay bin Ka'ab, Rasulullah tangkap kedua-dua tangan Ubay bin Ka'ab sambil peluk. Rasulullah kata, semalam turun wahyu dan Allah suruh kamu baca. Ubay bin Ka'ab kata, Allah sebut namaku? Ya, Allah sebut namamu. Menangis Ubay bin Ka'ab. Menangis. Hebat. Terasa apabila nama disebut oleh Allah Azza wa Jalla, kirim melalui malaikat Jibril. Suka dah? Allahu Akbar. Sukanya. Suka sangat. Allah sebut namaku, kata Ubay bin Ka'ab. Antara makhluk-makhluk, aku dipilih lalu disebut nama untuk membaca surah Bayyinah. Kenapa? Kenapa diberikan kepada Ubay bin Ka'ab? Baik. Ubay bin Ka'ab tadi saya sebut, dia seorang sahabat yang bijak, mempunyai akal fikiran yang cerdik dan cerdas. Bukan saja cerdik, tapi cerdas. Ketika mana wahyu dibaca, Rasulullah pun baca depan dia. Bila baca depan dia, sambil dia menulis. Sebab tu kita bila nak belajar apa-apa ilmu, sambil tulis sambil tulis. Barulah ilmu tu lekat lama di hati. Kalau hanya sekadar mendengar, mungkin bagi orang yang cerdas otak dia, dia boleh dapat tangkap. Tapi dia akan lupa sebab kita tak ikat dia. Waktu bila dengan saya kata, tulislah. Nak ikat agar dia tidak hilang. Mungkin kita akan lupa. Sat lagi kita akan lupa. Tapi bila kita buka balik, terjumpa. Jadi perbuatan Ubay bin Ka'ab ini dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana sifat orang yang nak belajar ada perantaraan kalam, menulis. Dan Ubay bin Ka'ab ini di antara pembaca wahyu yang paling tepat. Paling tepat. Dari segi makhraj, dari segi tajwid, keindahan lenggok suara dan kemerduannya. Dapat kepada Ubay bin Ka'ab. Tapi tak boleh lawan dengan seorang lagi sahabat Rasulullah yang saya cerita baru ni, Abu Musa Asy'ari. Itu lagi hebat dah. Okey. Jadi bila mana Rasulullah dah kata Allah seorang baca, Rasulullah pun baca dekat dia. Rasulullah kan dia murabbi nombor 1.
Jadi bila murabi ni maksud dia tok guru. Bila dia baca, Ubay bin Ka'ab ambil. Terus baca. Bila dah tulis, kan cara kita mengapai. Kita akan tutup lembaran tu untuk kita hafaz. Sambil buka kan. Jadi yang kata Ubay bin Ka'ab tu, habis-habis dia tulis, sambil dia baca, dia pun mengalih lembaran tersebut untuk dia baca depan Rasulullah seperti mana yang Rasulullah minta kerana Allah suruh. Dia baca. Tak salah. Walau satu huruf pun tak gugur. Hebat kebijaksanaan yang Allah anugerahkan kepada Ubay bin Ka'ab. Tak lepas tu apa dia buat? Dia balik ke rumah, dia punya seronok, dia buat kenduri. Dia nak cerita kenduri, bukan dia buat kenduri pulut kuning. Dia antara, mungkin saya kata, ulama terdahulu ada sandaran, tapi dia tak cerita dekat kita. Mai tok-tok guru ke bawah ni, kan makin lama. Naik saudara yang kuning buat pulut kuning. Kita dulu silap sikit yang pulut lah kan. Naik dulu 15 pula nak buat pulut kuning juga kan. Khatam buat kenduri hebat lah. Dengan bunga telurnya. Tapi tak salah tu meraihkan Al-Quran kan. Tak salah meraihkan Al-Quran. Okay. Dan itu di antara punca kenapa orang buat kenduri. Sebab keseronokan Ubay bin Ka'ab ni dia bersedekah. Dia buat kenduri, dia buat makan bagi orang makan. Jadi sebenarnya tak salah lah kan. Tak salah. Tapi niat kita tu yang salah. Sebab kita tak faham. Bila kita tak faham, kita buat kerja jadi sesat. Tapi bila kita faham, tak salah. Buatlah. Nak buat tiap-tiap surah hang naik pun hang buatlah. Kan? Okey. Faham tak no? Kita sama-sama faham. Saya faham, puan-puan faham. Alhamdulillah. Tu saya kata perkongsian sedikit ilmu Saya tak ada ilmu, saya cedok je ilmu daripada tok-tok guru. Baik, kita tengok. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli-ahli kitab dan musyrikin itu mufakkina, meninggalkan pendirian mereka. Mufakkina ni maksud dia kata mereka akan tetap atas pendirian untuk terus-menerus menyembah berhala. Sementara ahlul kitab ni ada dua, orang Yahudi dan orang Nasrani, akan tetap berpegang dengan kitab mereka selagi mana tak datang hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga mana tak datang kepada mereka itu satu bukti yang nyata adanya Muhammad, adanya seorang Rasul. Kan kata orang Yahudi dan orang Nasrani ni, mereka duk tunggu akan lahir seorang lagi Rasul yang terakhir, yang mana disebut sifat-sifatnya di dalam At-Taurat dan juga Al-Injil. Mereka duk tunggu. Siapa dia nak mai? Yang mana siapa? Yang mana satu? Keturunan Yahudi ke? Keturunan Nasrani ke? Kedua-dua tu ahli kitab. Dan yang mana yang raja-raja zalim waktu tu, bila mereka tak setuju dengan ahli kitab yang duk tegur mereka buat perkara-perkara zalim, perkara-perkara mungkar, mereka akan tangkap ahli kitab yang sebenar ni, mereka bunuh. Mereka bunuh. Mereka tak mau. Marah, raja marahlah, dia nak buat kerja ikut suka dia. Dia nak memerintah ikut suka dia. Dia nak bunuh siapa saja yang dia mahu. Dia nak rampas anak isteri orang yang mana yang dia mahu. Jadi bila adanya ahli kitab kita tegur, benda tu tak boleh, benda ni zalim, yang ni salah. Dia tak suka, ditegur. Atas kezaliman dia, tangkap bunuh. Jadi ini salah satu penyebab Ashabul Kahfi tu. 7 pemuda yang lari pergi tidur di gua tu. Mereka tu ahlul kitab. Ahlul kitab. Yang mana mereka membawa, ada pendapat ulama kata mereka bawa kitab Taurat. Sebab mereka main zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Bila Isa baru bawa Injil. Mereka beriman dengan kitab Taurat. Lari daripada Raja Zalim. Jadi beruzlah. Beruzlah ni maksud dia cari tempat selamat.
nak jaga hukum-hukum Allah, hukum-hukum tauhid daripada diceroboh oleh manusia-manusia mungkar. Jadi tu yang pi jumpa satu gua yang pi sembunyi, tertidur, bukan tertidur, Allah tidurkan selama tempoh 309 tahun di dalam tu. Tu jadi punca nah. Okay, bila sampai satu masa Allah Taala kejutkan mereka, depa keluar mai kan. Kita selalu baca setiap hari Jumaat. Nah, jangan baca saja tau nah. Sambil faham maksud. Kita dah bisa tadabbur dah dia. Maklumlah lupa berapa tahun dah kan. Apa ada masa kita perangat-perangat ilmu tu, alhamdulillah. Nah, benda ni untuk dijadikan amalan. Jadi hadirnya mereka ke bumi Madinah ni, kami takkan tukar pegangan selagi tak mai satu bukti yang nyata. Apa dia? Kalau kata mai siapa-siapa yang mengaku jadi Rasul, buka tengok Taurat. Ahli kitab di kalangan Yahudi buka Taurat. Ada tak ciri-ciri disebut? Ahli kitab di kalangan Nasrani buka Injil. Ada tak ciri-ciri yang disebut tentang sifat-sifat Rasul akhir zaman? Okey. Dalam sejarah kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi kan dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib pi berniaga ke Syam. Dalam perjalanan nak sampai ke bumi Syam, depa ada singgah, kalau kita panggil RNR lah. Nah, di situ ada satu rumah seorang pendeta Yahudi. Seorang pendeta Yahudi yang duduk di situ, dia akan sedekah bagi makan musafir. Pendeta Yahudi ini beriman dengan kitab Taurat, dengan sebenar-benar kitab. Dia orang betul. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Ada suhuf Ibrahim padanya. Jadi kalau kita hari ni kita panggil Islam lah. Dia orang Islam. Walaupun dia pendeta Yahudi. Okey. Dia ahli kitab. Kemudian bila mana Abu Talib, bapa saudara Nabi, sampai ke tempat persinggahan tu, dia nanti buat, pendeta ni dia akan buat roti banyak-banyak. Dia bubuh di atas kereta tolak dia tu, dia letaklah di luar rumah. Dia akan perah susu, bubuh dalam beberapa bekas. Kira siapa lalu tak beli, tak singgah beli pun. Singgah berteduh, dia ada satu pohon besar depan rumah dia tu, untuk menjadi teduhan pedagang-pedagang yang melintasi dia. Baiklah tu nah, banyak pahala bagi makan, bagi minum musafir nah. Dan apabila satu hari dia tengoklah kafilah dagangan yang datang daripada Mekah. Salah seorang yang ada dalam kafilah tu rombongan, kafilah ni rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berusia 12 tahun. Bila lalu kat situ, dia nampak agak pelik kafilah ni. Daripada jauh dia nampak. Pasal apa? Ada satu naungan awan hitam yang mengikut kafilah ni. Orang yang dalam diri dia, dalam hati dia ada Taurat, dia faham cerita dalam Taurat. Nabi yang akan lahir itu, di antara tanda-tandanya dia diikuti oleh naungan awan hitam. Diikuti oleh naungan awan. Jadi dia dah, hati dia dah terasa. Rombongan ni rombongan paling istimewa. Abu Talib ni dia sayang sungguh-sungguh dekat Nabi SAW. Bila sampai di rumah pendeta tu, mereka nanti makanlah. Makan dan minum. Ada yang masuk macam kita kata, masuk pergi tandas, masuk pergi mandi dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW, Abu Talib tak bagi keluar daripada tandu. Ada kereta kuda. Dia bagi Rasulullah tidur dengan barang-barang dagangan yang dia bawa berniaga tu. Jangan keluar, dia kata. Duduk dalam ni. Pendeta ni, dia tengok. Bila mana Abu Talib tinggal kereta kuda dia di luar, pokok yang kata rendang tu,
condong ke arah kereta kuda tu. Condong. Seolah-olah menaungi, tak mau nak bagi lagi sejuk. Nak bagi lebak lagi naungan bayang dia tu pada kereta kuda yang ada tu. Dan awan hitam berhenti di situ. Tak ikut dah rombongan-rombongan yang berselerak ni. Lepas tu dia tanya kepada Abu Talib, ada siapa lagi yang tak masuk, yang tak turun? Tak ada dah, Abu Talib kata. Habis dah semua. Ada satu lagi, dia kata. Jadi Abu Talib ni perhati tengok. Dia ni selalu dia tak pernah kacau orang. Dah. Kemudian ada seorang lagi. Dia kata, ya ada. Dia kata, siapa dia? Anak dia. Dia kata, anak. Abu Talib akan selalu mengaku Rasulullah tu anak dia. Kan nak menakan dia? Anak adik dia, nak. Abdullah tu adik dia. Dia sayang sungguh-sungguh kat Rasulullah. Jadi dia kata ada, dia kata. Tapi dia tidur. Dia tak bawa turun, dia tidur, dia kata. Dia akan bawa bekal, Abu Talib akan bawa bekal. Dia akan bagi Rasulullah makan. Jangan turun, jangan merayang kata-kata. Takut hilang. Kata pendeta tu, boleh tak aku nak pergi tengok dia? Lepas tu yang Abu Talib ni dalam bimbang-bimbang, kata tengok dia ni orang baik ni. Takkan dia nak apa-apakan budak tu. Nah? Abu Talib pun pergi dekat kereta kuda dia tu. Geraklah Rasulullah. Rasulullah tak tidur pun, tapi dapat menakan kata duduk atas ni elok-elok. Diam-diam, jangan turun. Duduklah kan. Budak baik ni, nak. Jadi bila mana dipanggil, baginda pun mai menghadap. Dia tengok rambut Rasulullah. Dia tengok jari jemari Rasulullah. Dia tengok kulit Rasulullah. Dia tengok muka Rasulullah sambil dia pegang. Dia minta izin satu, dia nak tengok dada Rasulullah. Dia kata dekat Abu Talib, jaga budak ni baik-baik dah, hang nak pergi ke Syam. Di Syam tu ada Yahudi dan Nasrani ramai, dia kata. Hang jaga dia baik-baik dah, dia kata. Dia bukan manusia biasa. Ingat dah pendeta. Pasal apa? Pasal dia beriman dengan Taurat yang belum lagi dicampur aduk. Dia kata ada orang-orang yang zalim di sana akan tangkap dia. Dia pun mungkin bunuh dia. Hang jaga dia baik-baik. Jadi dah bagi tahu dah. Ni yang kata ahli kitab ni dia pun tahu Rasulullah. Dia pun kenal. Tu dalam Al-Quran pun cerita dia pun kenal Rasulullah ni. Macam dia pun kenal anak pinak dia pun. Dia pun tahu semua-semua. Taik lalat tang mana. Ruah jari dia panjang mana. Dada dia bidang macam mana. Rambut dia bentuk macam mana. Dia pun kenal. Sebab dah cerita secara terperinci di dalam Taurat dan Injil. Itu yang kata Abu Talib pun rasa tak senang hati. Terus pergi berdagang. Hari tu saja habis selesai. Balik terus nak. Balik terus. Bimbang. Bimbang. Seperti mana yang dipesan oleh Ahlul Kitab tadi. Itu Ahlul Kitab baik. Ni cerita Ahlul Kitab yang tak berapa nak baik. Tak baik sangatlah. Sebab mereka minta kepada Rasulullah, kami takkan beriman. Lam yakun, kami takkan beriman sesekali. Bahkan kami akan terus jadi kufur selagi mana hatta ta'tiyahumul bayyinah. Selagi tak mai bukti yang nyata. Mailah Rasulullah itu membawa satu bukti yang nyata. Dia memang Rasul. Dia keluar tengok. Mana dia yang kata Muhammad tu saat nak keluar tengok. Keluarlah tengok. Ciri-ciri baginda sallallahu alaihi wasallam semasa berada di Madinah. Dilihat daripada bentuk rambut baginda. Dilihat daripada tinggi baginda. Dilihat bentuk bibir mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kita duk baca Syama'il tu nah. Kening dia, gigi baginda, cara cakap baginda, cara berjalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi tu sentiasa diikuti oleh awan hitam. Tu bukti yang nyata tu. Kemudian Nabi kan ada Al-Quran, cuma Nabi ada suhuf. Nabi tak bawa sendiri sebab Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis. Ada disebut dalam Taurat dan Injil, dia tak boleh baca, tak boleh tulis. Tapi ada orang yang di samping dia akan sentiasa membaca. Dan akan bawa lembaran untuk kamu baca. Buktilah. Nah, ni surah dia. Hampa baca. Hampa pandai baca, hampa orang Arab kan. Sebab tu Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Jumpa dengan pok-pok ni dulu.
Kita baru berjumpa dengan puak kita yang tak pandai berbahasa Arab. Tapi kita belajar, nah. Kita belajar, alhamdulillah. Walaupun tak boleh keseluruhannya, bolehlah sepatah dua. Kan? Jadi, hikmah kenapa Al-Quran itu diturun dalam bahasa Arab, hikmah kenapa Nabi tak pandai tulis, tak pandai baca. Tapi ada sahabat yang akan bagi. Nah, ini suhuf. Tengok dan baca. Hampa pandai baca. Hampa alul kitab. Kami tak akan ikut. Selagi tak ada bukti nyata. Mai bukti yang nyata. Pasal apa dia keturunan Arab? Awak dia tak main keturunan Bani Israel. Nak tolak pula. Dia baca kitab Al-Quran. Al-Quran memang indah kan? Al-Quran memang indah. Kalau kita baca ada surah yang diakhiri dengan qalqalah, kita akan jumpa semua huruf qalqalah. Kalau kata diakhiri dengan ra, semua diakhiri dengan ra. Kalau diakhiri dengan dal, semua diakhiri dengan dal. Allah punya hebat menyusun aslub balaghah di dalam kitab Al-Quran tu. Kita tak faham bahasa ni baca rasa seronok. Tidak? Kan kalau hati tengah sedih sangat-sangat, cuba buka Yasin baca. Yasin tu Al-Quran tak? Ya, Yasin tu Al-Quran. Aku tak mahu baca Quran, kena baca Yasin je. Yasin tu Quran lah cik oi. Nah? Cuba je. Dalam esok tangis kita menangis, tentulah ada sesuatu yang melukai hati kita kan, yang menyusahkan kita, kita buka baca. Saya kata dia mungkin tak boleh menyelesaikan masalah kita secara total, tapi dia menenangkan hati. Dalam menangis kadang sampai baca, sampai basah surah Yasin tu. Bertitik-titik ayat mata kita. Nah? Tapi bila main ke tengah tu dah berhenti dah. Dah rasa lancar dah. Nah? Kenapa? Mukjizat Al-Quran itu dikatakan bayyinah, keterangan yang cukup nyata. Dan kata Allah lagi, Rasulun minallah. Rasul tu yang didatangkan kepada kamu, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai munafik, wahai musyrikin. Nah, dia tu Allah yang lantik, bukan dia lantik diri dia sendiri. Itu yang kata Rasulun minallah tu. Dia tak pernah melantik diri dia sendiri. Dia pun tak tahu kata dia nak jadi Rasul. Sampai kepada satu masa Allah Ta'ala kirim Jibril. Bukan senang-senang nak jadi Rasul. Bukan dia sendiri yang lantik. Bahkan mereka dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia hanya yatlu, membaca. Suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci. Makna dia bukan Nabi baca sendiri suhufan tu, tapi dia hanya diletakkan di dalam, diilhamkan di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi terus membaca tanpa ada suhuf di tangan, tetapi boleh disemak, dirujuk oleh ahlul kitab yang pandai baca, pandai tulis. Dan yang pertama, suhuf yang mulia, suhuf yang suci bersih tu ada pada tangan hampa. Tu yang kata dia sentiasa didampingi oleh sahabat yang pandai tulis. Nah, ini bukti. Bukti dia hamba baca tengok. Sama tak dengan apa yang ada dalam Taurat? Sama tak dengan apa yang ada dalam Injil? Okey, buka tengok. Hukum sama. Dia minta begini. Hukum begini. Kenapa diharamkan ini? Kenapa diharamkan ini? Nah? Jadi bila tengok, betul sama. Kalau hak yang belum ditukar, diputar belikkan lagi. Tapi kalau hak yang putar belik dah, hak yang alur kita kata, naknya ada apa yang ada dalam Al-Quran tu, ada dalam Taurat ni. Tapi kalau kita ikut, bermakna kita mengakulah dah. Kita terima keturunan Arab jadi Nabi. Kita nak cari keturunan kita ni jadi Nabi. Nah, itu yang mereka tolak dia tu. Mereka tolak, mereka tak menerima Nabi SAW. Namun tak dinafikan ada di kalangan ahlul kitab yang terima Rasulullah. Contoh dia Abdullah bin Salam. Saya pernah cerita tentang sejarah Abdullah bin Salam yang menerima Nabi SAW. Dia adalah di antara pendeta Yahudi yang duduk di Madinah. Dan apabila kenapa Allah Ta'ala letakkan suhufan mutahharah, dinamakan suhuf yang suci, sebab kalau kata Taurat dan Injil hampa boleh campur adukkan, putar belikkan isi kandungan dia, tapi yang ni mutahharah, suci ni hampa tak boleh kacau. Hampa tak boleh kacau.
Sebab apa? Keistimewaan dia. Dia tak turun macam Taurat, turun sekaligus. Dia tak turun macam Injil yang turun secara sekaligus. Dia turun sikit-sikit. Sahabat-sahabat dia yang pandai tulis tu punya jagalah kitab-kitab tu. Suruh maksud suruh ni lembaran-lembaran suci. Nah, jaga yang ni turun. Ini baru turun hari ini. Ini turun sikit. Nah, so, Rasulullah bila turun, Rasulullah akan kata, ini sambungan sikit lagi. Ni ada lagi. Jadi dia penjaga sesungguh-sungguhnya macam mereka jaga nyawa mereka. Itu dipanggil suhufan mutahharah yang tidak boleh dicampur adukkan isi dalam kandungan tersebut. Jadi bila mana ahlul kitab yang ambil baca ni mengakui daripada sudut hati betul. Tapi bila menghadap dengan Nabi, nanti sat dulu kami nak pergi berbincang tengok. Boleh tak nak terima hang ni sebagai Rasul. Al-maklumlah baginda ni kan, kita kata berdagang. Pendatang. Nah, pendatang sampai ke bumi Madinah. Dijemput oleh penduduk-penduduk Madinah di kalangan yang kata daripada dua. Aus dan Khuzraj. Nah, Aus dan Khuzraj. Aus dan Khuzraj ni pada tahun pada tahun ke-11 kerasulan, depa pergi buat haji di Mekah. Depa pergi 6 orang. Tu nak boleh buat haji sedangkan Rasulullah sampai lagi Madinah. Okey, depa buat haji. Haji ni depa buat mengikut amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi pergilah buat haji, sampai di Mekah, jumpalah puak-puak musyrikin Mekah. Puak-puak musyrikin Mekah yang duduk bertawaf telanjang tu. Nah, mereka rasa tak setuju dengan perbuatan puak musyrikin ni. Mereka tak Islam lah lagi. Lepas tu, bila mana buat sa'i. Nah, buat sa'i ni perbuatan haji daripada Nabi Ibrahim lah. Mengingati peristiwa Sayyidina Hajar mencari air kan. Jadi tapi pasal apa nak kena singgah pergi atas Bukit Safa, nak kena pergi sujud dulu di kaki yang ada lata. Pergi sujud, lepas tu lari naik ke atas Bukit Marwah, sujud pula di kaki Uzza. Pasal apa pula nak pergi sujud di situ? Sedangkan perbuatan, kalau kita dululah ni tak boleh, tak ada dah. Saya ingat dia kepung di Bukit Safa tu dengan pagar kan, dengan cermin. No? Dulu kalau kita sa'i, kita nanti mazhab Imam Syafi'i dia akan nak dia pijak juga. Kan pijak juga batu yang ada di atas Safa, batu yang ada di atas Marwah. Tapi lah ni batu di atas Marwah adalah lagi dia tinggal sikit nah. Dia tinggal sikit. Dia tak tutup lah. Walaupun dia dah banyak kambur dengan simen. Saya pun tak faham lah awak dia pun tutup. Mungkinlah takut bid'ah kan? Mungkinlah takut kurafat berlaku. Na'ala sawab kita bersangka baik. Jadi orang-orang yang pergi buat haji dia akan buat perkara macam tu. Namun syarat yang diletakkan oleh musyrikin ni, kalau naik di atas sofa tu, ke mana pun kucup dulu kaki. Dia pun letak lata punya besar kat situ. Ya? Lata dengan Uzza tu nak bagi nikah. Tak nikah-nikah. Sekok dia buah di atas sofa, sekok letak di atas Marwah. Jadi bila hampa nak pijak batu yang ada di atas sofa tu, kucuklah dulu kaki si lata tu. Kira secara tak langsung persembahlah binatang tu. Sebelum berulang alik selama tujuh kali. Jadi di kalangan 6 orang pendatang ataupun orang yang buat haji, ahli haji tu nak pergi buat haji, dia kata benda ni tak betul ni. Tak kena sangat. Cuba tengok dia tawaf macam mana. Lelaki perempuan yang dalam keadaan berbogel. Kemudian kalau orang lain nak masuk pergi tawaf, dia pun suruh pula buka lagu mereka. Nabi Allah Ibrahim ajak pakai ihram. Pakai ihram iaitu pakaian yang tak boleh berjit. Dia pun tak berjit terus. Salah tak? Tu tak betul. Tu suka dia tukar ayat. Allah jadi lagu tu.
Kemudian dengar cerita kata ada Nabi yang perangi perbuatan mereka ni, halang mereka. Macam kita lah, tak ada siapa ke boleh tegur mereka ni. Tak ada siapa ke boleh buang ni berhala-berhala ni semua. Menyemak saja di atas Kaabah sampai penuh. Tak ada siapa ke yang boleh buat. Tapi tak suka macam tu. Walaupun mereka tak Islam lagi. Mereka buat amalan Nabi Allah Ibrahim. Mereka Hanif, agama Hanif. Agama yang cenderung, yang mengikut yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu bila kata ada. Dia kata ada. Mereka pun cerita. Diserta sekian orang dia begini. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Siapalah Rasulullah duduk jauh daripada Kaabah. Dipulaukan. Waktu tu dipulaukan. Orang-orang Islam tak dibenarkan masuk tawaf Baitullah. Orang Islam tak diberi mubayak, maksud dia berjual beli dengan orang Islam. Ada yang kebuluran, tak ada makan, tak ada minum, mengharapkan daripada Sayyidatina Khadijah yang kena gadai habis. Dia jual, dia bukan gadai, maaf, dia jual habis semua harta dia untuk nak support bagi makan orang Islam. Jadi dia berjumpa dengan Rasulullah. 6 orang, jomlah pergi duduk di negeri kami, punca. Nak bawa Rasulullah pergi. Jomlah pergi duduk di negeri kami aman, subur tanah dia begini cerita. Nama Yasrib. Dan Rasulullah pun kata tak boleh pergi lagi, Rasulullah kata. Dan mereka Islam di depan Rasulullah. Baik, 6 orang itu salah seorangnya adalah Ubay bin Ka'ab. 6 orang tu salah seorangnya adalah Ubay bin Ka'ab. Balik Madinah cerita. Macam kita lah. Kan bila balik Mekah cerita sembang cerita. Seronok begini. Dia pun cerita. Tapi dia kata kami tak seronok dah. Nak pergi buat, nak pergi tawaf. Kami tak seronok dah nak pergi sa'i. Kok mana pun nak kena sembah menatang tu. Baru orang boleh tawaf. Baru orang boleh sa'i. Kami tak seronok dah. Tapi ada satu khabar gembira. Seorang Rasul telah pun lahir begini. Oi, jom kita panggil lah mereka. Tapi tak senang nak pergi dekat dia. Payah nak pergi dekat dia tu. Nak kena guna orang tengah daripada seorang sahabat kepada seorang sahabat. Dia pun nak tahu kita ni betul ke nak pergi jumpa dia atau kita ada khianat dengan dia. Sahabat kan jaga Rasulullah sungguh. Kemudian hari seterusnya 12 orang dihantar mai. Yang ni yang nak pergi sangat-sangat ni. Tak apa, pergi secara sir. Dan kalaulah disekat di pintu kota, pintu sempadan, bagi tahu kata kita nak buat umrah. Jadi ibadah umrah dah ada. Ibadah haji dah ada. Cuma cara buat dia saja. Jadi bagi tahu macam tu. Bisik, sembang dapat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kata boleh nak jumpa dia, tapi hati kena mukhlisina lahuddin. Ikhlas dalam beragama. Jom bawa pergi jumpa dengan Rasulullah. Masa tu 12 orang. Tahun ke-12 kenabian. Bukan 12 hijrah. Tahun ke-12 kenabian. Mai 12 orang ni buat surat perjanjian. Dinamakan Perjanjian Aqabah. Dinamakan Perjanjian Aqabah. Buat surat, kami penduduk Mekah sebulat hati ni, wakil ni hantar mai 12 puak. Kami ni daripada suku Aus dan Khuzraj. Dan kami sana ditindas oleh puak Yahudi yang mereka berniaga ada unsur riba. Mereka jual dekat kami mahal, dekat bangsa mereka, dekat sen-sen mereka jual murah. Dekat kami, mereka jual mahal. Aus dan Khuzraj. Pasal mereka kata kami bodoh. Mereka kata kami malas. Teruk kena lagu tu lah ni. Macam-macam yang dia kata dekat kami. Jadi kami minta lah, kalau boleh bawalah cahaya Islam ini ke bumi kami. Dan kami sediakan tempat tinggal, kami sediakan makan minum, kami sediakan pekerjaan selama mana Tuan mau duduk di negeri kami. Jadi Rasulullah dah ada satu jaminan. Macam kita kata, ada orang panggil aku pergi kerja di sana. Orang nak bagi rumah, orang nak bagi pekerjaan, nak bagi semua kelengkapan. Tapi tak mau pergi lagi. Sayang nak tinggal.
tempat tumpah darah dia. Nah, banyak kenangan baginda sallallahu alaihi wasallam di situ. Macam kita lah no, nak keluar daripada kampung halaman, nak pergi duduk di tempat orang. Kan? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, aku rela ditimpa batu. Kan? Saya selalu kata lagu tu kan jemaah terakhir saya dah. Jadi kira aku boleh duduk kat rumah aku, carilah bantai-bantai masal, selimut-selimut busuk tu. Pun aku seronok bahagia kan. Tak sama macam kita duduk tempat orang kan. Ni, dan Rasulullah sebenarnya menanti wahyu. Okey. Tahun ke-13 kenabian baru Nabi pi. Makna dia tahun depan tu. Nabi pi, Nabi berdapatlah rumah tempat tinggal rumah. Tu yang berjumpa dengan Aus dan Khazraj yang mengadakan hubungan sulit dengan Rasulullah tu. Sampai di sana, bawa surah ni lah. Sampai surah ni. Tu ada ulama kata, surah ni turun di Mekah. Waktu tu Nabi dah nak pergi sangat-sangat dah. Nabi bawa surah ni untuk menjadi bukti. Tapi, kita lebih menggunakan jumhur ulama, sepakat para ulama, sebab Allah sebut Ubay bin Ka'ab. Bila Allah sebut Ubay bin Ka'ab, memang dia dah ada di sana. Dia daripada suku Khazraj. Dia daripada suku Khazraj. Ada yang kata dia suku Aus. Bolehlah, betul lah kedua-duanya tu. Siapa kita untuk menidakkan pendapat ulama. Baik. Ayat yang ketiga, fiha kutubun qayyimah. Di dalam kitab ni, di dalam suhufu mutahharah ni, kitab Al-Quran itu dia kata, ada adalah kitab-kitab yang lurus. Qayyimah itu maksud dia ada peraturan-peraturan. Macam mana yang ada di dalam Taurat, macam mana yang ada dalam Injil, peraturan-peraturan itu ada dalam Al-Quran. Ia membenarkan apa yang ada dalam Injil, apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau hampa menafikan apa yang ada dalam Al-Quran, bermakna hampa dah tukar apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil. Okey. Orang-orang Yahudi menghalalkan zina. Menghalalkan zina. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menghalalkan berkahwinnya ikut darah. Maksud dia dua beradik, mak ayah, mak boleh kahwin dengan anak lelaki. Dan mereka yang buat. Mereka yang buat undang-undang tu, mereka yang buat. Bila mana Al-Quran turun, dia mengesahkan apa yang diharamkan di situ. Maka diharamkanlah di dalam Al-Quran. Dia kata, oh, tak boleh, tidak dulu boleh je. Kalau nak kahwin tak mau bagi reta keluar pergi mengalir kat orang lain, bagi kahwin adik dengan abang. Bagi kahwin kakak dengan adik. Pasal apa? Reta kita tak pergi mana? Duk berlegar kot kita saja. Bimbang, takut reta hak banyak tu lagi. Lepas kat Khalid. Kalau nak bagi kahwin pun, biar yang sama darjat. Tak boleh antara dua darjat. Kan? Jadi, ini pahaman orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Menolak apa juga yang ada di dalam kitab yang lurus. Kitab yang dipanggil Qayyimah. Yang mana, okey, 3 ayat kan kita baca. Bulat sat pada perkataan lam yakun. Bulat sat. Ataupun tanda di bawah dia. Lam yakun. Okey. Kemudian tanda sat garis di bawah dia. Mufakin. Okey. Tanda lagi di bawah dia. Al-bayyinah. Garis sat di bawah dia. Kalau tak mau bulat gariskan. Kemudian satu lagi. Qayyimah. Garis sat di bawah dia. Ada 4. Dan keempat-empat ini adalah nama bagi surah ni. Bolehlah 4 ni nama bagi surah ni. Dia ada 4 nama. Okey. Lam yakun. Hak mula sekali kepala ayat. Yang kedua, mufakin. Tanda garis di bawah dia. Yang ketiga, al-bayyinah. Dan yang keempat, qayyimah. Okey, lam yakun tu tak mungkin boleh jadi. Tak mungkin boleh jadi maksud dia.
Munfakin, pendirian. Pendirian. Munfakin, pendirian. Bayyinah, bukti yang nyata. Bayyinah, bukti yang nyata. Qayyimah, peraturan. Qayyimah, peraturan. Keempat-empat ini adalah nama bagi surah ni. Surah yang paling banyak nama dia surah ni. Kerana Rasulullah menghadap dengan 4 jenis puak. Saya sebut, pertama, Ahlul Kitab di kalangan Yahudi. Kedua, Ahlul Kitab di kalangan Nasrani. Yang ketiga, orang-orang musyrikin. Yang keempat, orang-orang munafik. Sebab tu dia ada 4 nama. Hikmah surah ini mempunyai 4 nama. Ayat tak banyak, ayat 8 je. Tapi dia ada 4 nama. Ketika mana Rasulullah nak menghadap dengan 4 jenis puak ni, susah no. Kita kalau menghadap dengan satu pun susah, kan? Okey. Macam orang-orang Yahudi ni, mereka akan berpegang dengan kitab Taurat betul-betul, mereka akan beramal. Kami ikut agama Ibrahim, kami ikut agama Musa. Okey, kalau nak ikut Rasulullah ni, sifat dia ada disebut di dalam kitab Hindu, kitab nama apa? Ayurveda. Ayurveda kan, kitab Hindu. Di dalam Ayurveda ada sebut nama Rasulullah, ada sebut sifat Rasulullah. Cuma nama yang tak sama. Tapi sifat Rasulullah ada sebut. Dan ada cabang-cabang agama Hindu, pernah dengar? Mereka pengikut ataupun mazhab Brahmia, lagu tu lah. Kan? Ada sebut kan? Dan mereka buat syirik lah. Tapi itu adalah nama Nabi Allah Ibrahim. Nah, mereka panggil Brahmia, tak silap saya, Brahmia. Dan pengikut Brahmia di kalangan Hindu ni, mereka akan mandi sehari 2 kali. Sekitar orang Islam. Nah, mereka akan mandi sehari 2 kali. Dan mereka di kalangan penganut Hindu yang wanita, dia akan tutup kepala. Dia pakai sari, tapi dia kan, walaupun nampak perut jengkai, dia, itu Brahmia tu. Dan mereka ada tempoh-tempoh puasanya. Mereka yang memegang kitab Taurat, ini pecahan kitab Taurat, dia tu yang nama Ayurveda. Mereka ada kan, kita tengok duk mengaji dengan bahasa-bahasa yang mereka guna. Brahmia tu nama Nabi Ibrahim AS. Dapat mereka musyrikin sembah terus Nabi Ibrahim. Lagi celaka musyrikin ni. Hak duduk di musyrikin Quraisy di Mekah tu sembah terus Ibrahim. Ni daripada pengikut. Itulah. Tu yang letak segala berhala di atas bumbung Kaabah. Hari ni berapa banyak dia punya susun di atas bumbung tempat ibadat mereka kan. Daripada halui tu sampai yang paling besar. Kan? Tu yang sebelum siap buat tu nanti tutup mata kawan tu. Silau matahari pasal duduk tinggi. Kau rasa aku cerdik ke kau bodoh? Okey. Itulah sampai takat ayat ketiga, insya-Allah. Kalau ada rezeki kita sambung lepas raya lah, no? InsyaAllah lah kalau ada rezeki daripada Allah, ada umur, ada kesihatan, kita akan sambung. Dia kalau nak sambung, dia cerita dia panjang, panjang. Dia nak menarik perhatian kita untuk sama-sama beramal dengan surah ni, tak hanya membaca, tapi kita beramal. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada ayat yang keempat. Wa matafarraqal ladzina utul kitab. Allah Ta'ala nak menafikan. Hampa kata Islam itu agama pecah belah. Nanti aku nak ajak hampa nak tengok macam mana. Wallahu a'lam. Ada soalan ke nak tanya? Ada no? Tak ada, alhamdulillah. Kita baca pun 3 ayat saja kan. Tak panjang no. Tapi masya-Allah huraian ni sebenarnya banyak panjang. Kalau waktu saya belajar dulu, sehari belajar tu kira duduk 2 jam tu, 1 ayat tu saja dia baca. Sampai 2 jam. Tapi saya tak ingat semua kata-kata guru saya.
Cuma dia bagi tahu dekat kami. Tulis apa yang aku kata. Tok Guru dulu cakap aku hang kan. Tulis apa yang aku kata. Esok ni bila hampa nak mengajar orang, saya duk fikir aku ni nak mengajar ke kan. Esok ni hampa nak mengajar orang, hampa akan terbayang apa yang aku ajar hampa hari ni. Sungguh lah. Sungguh. Bila mana kita buka tu memang tengiang-ngiang mai. Ada pula dobek sikit. Dobek ni catatan sikit. So, dia lintah mai. Tak rugi dah kalau puan-puan menulis sambil belajar. Itu ilmu yang akan kekal dalam hati. Kalau tidak pun esok anak-anak kita buka. Masa nak buka kitab mak, apa yang dia duduk pergi mengaji. Pagi-pagi hilang. Pagi-pagi hilang. Buka-buka, yang ni mungkin boleh buat rujukan. Ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah ta'ala. Bina? Ada apa saya sudah dulu nak? Ya, sila. Ya, betul. Hindu tu dari dulu dah ada. Dia main daripada pecahan tu lah. Dia main daripada pecahan yang dibuat oleh musyrikin Quraisy tu. Dia jumpa satu patung. Cerita dia kan saya kata, Quraisy ni Allah Ta'ala pun puji. Dia pandai berniaga. Dia keluar api. Dalam surah Quraisy. Cerita dia kebijaksanaan dia musim sejuk kan. Musim panas, musim sejuk pi Yaman, musim panas pi Syam. Jadi bila dia keluar tu, dia jumpa satu kepala berhala. Patung zaman sebelum mereka tu tanam di tengah padang pasir. Angkat, muka. Ni kepala siapa ni? Ni tak silap kata, ni lah muka Nabi Ibrahim. Hak Sekok yang tukang buat cerita. Ni lah Nabi Ibrahim. Jomlah bawa balik. Pergi cari pengukir. Hak pandai ukir. Ukir ni buat nama muka Nabi Ibrahim. Ukir masa tu tak lukis lagi. Ukir makin lama makin banyak. Itulah pecah-pecahan dia. Tu yang jadi agama macam-macam lah ni tu. Ada Buddha kan? Ada Hindu. Tu yang beramal lah dengan cara nenek moyang mereka. Ikut apa nenek moyang. Agama kita bukan agama nenek moyang. Kita agama Samawi. Samawi tu yang datang daripada langit. Maksud dia wahyu yang diturunkan. Kita bukan ikut agama nenek moyang kan. Kalau nak ikut nenek moyang kita tu taklah sekuat mana. Betul tak? Kan saya kata kadang-kadang jumpa. Saya cerita sendirilah nak. Telekung mak kita dulu ada berapa lai? Kan? Tu pun jarang telekung dia kan. Tik lalat penuh kat atas ni kan. Bahkan dia baju dia pun dia tak mampu nak beli. Dia boleh beli baju raya dekat kita. Tapi baju untuk diri dia tak ada pun kan. Kalau kata tudung selendang dia kan pakai tudung macam kita ni. Selendang panjang dia tu, dia sebai naik lagu tu saja. Susahlah nak jumpa telekung dia banyak kan. Tapi oleh kerana mak saya tu dia pengurus jenazah. Ayat 9 yang orang tak mau kan, ayat 9 tu ada ayat kapal baru. Orang semua takut, dia akan bawa lah ayat 9 tu. Kan ayat 9 tu macam bukan ada orang mati hari-hari kan. Dia nanti pergi letak di telaga. Basuh jemur simpan. Untuk tunggu mayat yang akan datang, dia akan ambil, dia cantum buat telekung. Dia adalah 2 telekung. Kemudian dia akan bagilah dekat anak-anak perempuan dia ni daripada telekung ayat 9 tu. Kan saya dulu suka kudi buta. Orang dulu dia akan buang kain ayat 9 tu dengan sabun. Sabun bekas mayat tu. Orang tua-tua lagi. Lepas tu buat sabun hilang kudi buta tu. Dia punya tunjuk lah. Saya ni sambil teriak lah takut kat mayat. Takut kat mayat. Habis mereka dulu punya susah lah. Punya susah. Pasal tak memiliki benda-benda itu. Jadi bermakna, kita nampak tak mereka bawa kitab pergi mengaji mana-mana? Tak ada kan? Yang tengok, bawa timba getah, bawa pisau menoreh pergi hilang. Mana mak aku? Celik-celik mata tu tak ada dah mak dekat kita. Kan? Balik turun daripada bukit tu, masuk pula bendang. Kita ni duduklah. Saya duduk dengan kakak saya. Kakak saya tu tak ada tangan ada tangan satu. Masya Allah. Terlalu indah untuk dicerita. Kan? Jadi kira
tang manalah tudung dia nak pakai. Bermakna tu nenek moyang kita dulu dia mungkin lebih tak kuat daripada macam ni. Moga Allah mengampuni dosa-dosa mereka yang hidup dalam kesusahan tu, no? Allahu akbar. Allahu a'lam. Okey. Ya. Alhamdulillah. Kena ayat 9 tu. Biasa anak-anak mereka kalau kata mak tu mati, anak-anak tu tak ada bubur dan plastik. Tak. Minta. Jangan curi. Minta kata, ni hampa nak buang ke? Ni kami ambil nak. Ambil lah. Mereka pun tak mahu. Lah ni orang kain baju berlambak. No? Ambil. Ambil kita boleh buat manfaat. Mungkin kita boleh cantum-cantum buat kafan mayat kita. Kita tenun sendiri kain kafan kita. Minta kat mereka. Sabun dia nak ambil pun ambil lah. Nah? Tak salah pun. Tapi takut penyakit lah. Nah? Kan? Itulah. Tak apa nah. Mungkin kadang-kadang di jenazah tu kita tak tahu apa-apa penyakit kan. Takut kuman lah. Okay, Bina. Habis minta maaf nah. Kadang-kadang saya melalut bercerita nah. Yang baik itu dari Allah. Yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalali wajhikal karim. Wa azimi sultani. Ya Allah ya Tuhan kami. Kurniakanlah kepada kami lisan yang lembut basah. Mengingati dan menyebut namamu. Hati yang penuh segar, mensyukuri nikmat-Mu, serta badan yang ringan, menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihi-Mu, bersatu untuk mendaulatkan syariat-Mu. Maka oleh itu, eratkanlah kemesraan di antara hati-hati kami, kuatkanlah mahabbah dan kasih sayang di antara kami. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami di bumi Palestin, di bumi Gaza, di bumi Rafah, hari ini sedang diratah oleh puak-puak laknatullah. Hantarlah kekuatan-Mu, ya Jabbar. Hantarlah kekuatan-Mu, ya Qahar. Musnahkanlah mereka, ya Allah. Musnahkanlah mereka, ya Allah. Kalahkanlah mereka, ya Allah. Menangkanlah kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami. Daripada dosa kami Engkau turunkan segala bala. Maka ampunkanlah dosa kami. Angkatlah bala ini. Angkatlah musibah ini. Selamatkanlah kami, ya Allah. Untuk sampai kami kepada Ramadan. Menikmati Ramadan bersama-sama mereka. Dalam suasana yang aman dan damai. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah petunjuk kepada kami. Hidayah yang tak pernah gelap, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang membawa kami ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah. Terima kasih semua. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.